Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ayuh kita aktifkan program Pastikan Sahih. Baik penonton, jika anda menerima sebarang panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang menyamar sebagai pihak berkuasa dan memaklumkan bahawa anda melakukan kesalahan jenayah serta meminta maklumat peribadi anda, sila matikan panggilan dengan segera dan hubungi talian 997 untuk melaporkan serta mendapatkan nasihat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Selasa 24 Oktober 2023 bersama saya Nadin Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Pihak tidak bertanggungjawab iaitu skamer tidak pernah berputus asa memperdaya orang ramai. Antaranya dengan mewujudkan portal palsu seperti portal MyBayar PDRM. Untuk makluman, Malaysia Computer Emergency Response Team MyCERT telah mengesan satu taktik oleh sindiket penipuan yang menyamar sebagai portal MyBayar Polis Diraja Malaysia PDRM, iaitu portal pembayaran saman trafik secara dalam talian dengan menggunakan email palsu bagi mendapatkan maklumat perbankan peribadi pengguna. Orang ramai dinasihatkan agar berwaspada dan sentiasa membuat semakan terlebih dahulu di portal atau laman sesawang jabatan atau agensi yang sah sebelum membuat sebarang transaksi bagi mengelakkan diri anda daripada menjadi mangsa penipuan. Adakah semua iklan di media sosial boleh dipercayai? Awas, turut skamer menggunakan iklan di media sosial untuk memperdaya mangsa. Wujud iklan di media sosial yang menggunakan logo tabung haji. Pihak tabung haji di Facebook rasminya memberi pesanan mesra dan peringatan agar berwaspada terhadap penyebaran palsu berkaitan tabung haji terlibat dalam aktiviti pelaburan seperti poster yang tertera. Logo yang digunakan adalah tanpa kebenaran pihak tabung haji. Menurut Lembaga Tabung Haji, halaman Facebook bernama Tijari Tabung bukan di bawah kendalian tabung haji. Penggunaan logo juga adalah tanpa kebenaran tabung haji. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dengan halaman di media sosial yang menggunakan logo tabung haji tanpa kebenaran. Hubungi pihak tabung haji di talian 03 6207 1919 jika mempunyai kemusykilan. Kini kami bawakan maklumat berita berkaitan PKR Bandar Tun Razak membuat laporan polis terhadap pengguna media sosial yang memfitnah Dr. Wan Azizah. Satu laporan polis dibuat Parti Keadilan Rakyat PKR cabang Bandar Tun Razak kepada pemilik akaun media sosial yang mengaitkan ahli parlimen kawasan itu iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Menurut Ketua Wanita PKR cabang Bandar Tun Razak, Jamilah Said Muhammad, ia dibuat selepas menerima satu hantaran video yang dengan jelas telah menyebar fitnah dan berniat jahat serta memberi gambaran seolah-olah Datuk Seri Wan Azizah mendukung Israel. 3 pengguna media sosial memuat naik gambar dan video Dr. Wan Azizah yang disunting daripada Instagram milik Perdana Menteri Israel semasa hadir ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 di New York, Amerika Syarikat pada 21 September lepas. Ayuh sama-sama kita kenali tanda-tanda amaran skam pelaburan. Skamer menjanjikan keuntungan setiap hari. Ejen pelaburan palsu turut menjanjikan pulangan yang banyak dan cepat serta memberi jaminan pulangan akan balik modal. Jangan mudah tertipu dengan tawaran pelaburan lumayan. Salah labur, wang anda akan lebur. Sila buat rujukan melalui saluran ini, iaitu senarai peringatan pelaburan iaitu www.sc.com.my/investor alert dan senarai amaran pengguna di www.bnm.gov.my/financial consumer alert dan juga list semakan di Semak Mule, semakmule.rmp.gov.my.
sentiasa berhati-hati dengan taktik penipuan skamer. Ayuh ikuti pesanan mesra daripada pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Polis Juraja Malaysia. Kepada semua pencinta kucing, dengar pesanan ini agar anda tidak menjadi mangsa skamer yang seterusnya. Seorang guru menanggung kerugian lebih RM37,000 kerana terpedaya iklan jual kucing di Facebook. Pada asalnya ingin membeli anak kucing yang berharga RM600, namun duit ditipu skamer sehingga mengalami kerugian RM37,000. Ingat, jangan mudah percaya pada sebarang iklan di media sosial. Buat semakan terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa bayaran. Hubungi talian 997 sekiranya anda menjadi mangsa penipuan secara dalam talian. Kita teruskan. Orang kata cinta itu buta. Tapi abang, akak, adik, janganlah sampai anda menjadi salah seorang mangsa love scam. Ayo ikuti pesanan mesra ini. Ini Nisa, 29 tahun. Bekerja sebagai animator di sebuah syarikat animasi. Nisa sering menjadi bahan bualan rakan-rakannya kerana masih single. Wow. Yes, I am, babe. I will make you happy, always and forever. Wow! I'm so excited, Michael, to see you tomorrow. Nisa! Nisa, tunggu dulu boleh tak? Ini Bro Alert. Semua orang tak boleh percaya. Ha? Siasatlah dulu. Jangan menyebut hal aku, boleh tak? Okey, betul dengan aku. Selamat sejahtera Cik Nisa. Saya Mira dari Kurier Cepat dan Laju. Barang penghantaran Cik Nisa masih lagi dalam proses, tapi sebelum tu Cik Nisa diminta untuk membuat pembayaran kos penghantaran kepada syarikat kami. Nanti saya akan sertakan invoice bersama nombor akaun pada Cik Nisa, okey? Okey. Terima kasih. Michael, close the deal. Sampai hati. Ha, kena cakap dah. Siasat dulu. Sekarang apa dah jadi? Sekarang ni, benda pertama sekali, awak kena buat laporan polis. Benda kedua, awak kena menghubungi pihak bank untuk kemas kini akaun peribadi awak. Itu yang paling penting. Ingat, jangan percaya orang yang tak dikenali. Ingat, fikir dulu sebelum jawab. You all, Bro Alert nak pesan ni. Jangan jadi macam. Ya betul, siasat dan semak terlebih dahulu. Baik penonton, adab menyampaikan berita. Dalam menyampaikan berita, seseorang itu mesti bertanggungjawab dalam segala ucapan dan penyampaiannya.
Allah Subhanahu Wa Taala memandang berat terhadap perbuatan ini dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati umatnya supaya berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu berita seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang terkadang berbicara dengan kata-kata yang dia sangkakan tidak mengapa. Lalu tanpa diduga, dia terjerumus dengan sebabnya ke dalam neraka yang kedalamannya sejauh perjalanan 70 tahun. Riwayat Al-Tirmizi 2314. Baik penonton, segmen semasa menyusul selepas ini, pastikan sahih berat seketika. Jangan ke mana-mana. Saya ucap terima kasih kerana rakyat Malaysia, umat Islam utamanya dan juga rakan-rakan dari pelbagai kaum telah bangkit menyatakan pandangan mereka dalam beberapa siri perhimpunan di sekitar wilayah dan juga beberapa negeri. Ini suatu perkembangan yang sangat baik kerana ini suatu suara kebangkitan rakyat Malaysia yang menolak kezaliman dan mempertahankan hak rakyat Palestin. Oleh kerana saya juga sempat berkunjung ke dunia Arab khususnya dan Turki dan dapat pandangan langsung dari pemimpin negara yang terlibat dalam usaha meleraikan kes ini. Saya juga berasa bertanggungjawab untuk memberi penjelasan langsung kepada rakyat. Dan insya-Allah hari Selasa malam kita akan berhimpun di Axiata. Saya akan rumuskan dengan memberikan penerangan mutakhir tentang perkembangan yang berlaku dan pendirian kerajaan Malaysia. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya, kita aktifkan segmen Semasa. Malaysia akan menganjurkan sidang Islam serantau pada awal tahun depan. Sidang itu bagi memanfaatkan kesudian Syekh Al-Azhar iaitu Profesor Dr. Ahmad Al-Taib untuk berkunjung ke Malaysia. Turut menugaskan Menteri Agama di JAKIM dalam membantu dari segi penyelarasan. Malaysia akan ambil inisiatif bersama dengan Syekhul Islam dan Syekhul Azhar. Jadi maknanya biar kerjasama langsung universiti dengan Malaysia. Mungkin saya tugaskan Menteri Agama dan JAKIM bantu menyelaraskan. Terdahulu, Perdana Menteri melakukan kunjungan hormat ke atas Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Al-Taib bagi membincangkan hal ehwal agama dan konflik di Gaza. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri turut membincangkan isu 60 mahasiswa dari Pahang, Malaysia yang terkandas di Mesir. Saya telah mengemukakan rayuan dan Syekhul Azhar telah memberikan arahan, setujuan supaya 60 anak-anak Pahang akan diurus sesegera mungkin dan Rektor Universiti Azhar tadi telah juga bagi jaminan. Tapi saya juga telah berikan jaminan kepada mereka
bahawa hal sedemikian tidak akan berlaku lagi insya-Allah, dan semua negeri diharap mematuhi peraturan yang sedia ada, kerana ini syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Mesir dan juga Universiti Azhar. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Wan Junaidi Tunku Jaafar semalam menerima kunjungan hormat Duta Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali di Parlimen. Beliau mengulangi pendirian Malaysia yang mengecam sekeras-kerasnya tindakan kekejaman yang berlaku terhadap rakyat Palestin. Perkara tersebut dimaklumkan kepada Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Wan Junaidi Tunku Jaafar ketika menerima kunjungan hormat Walid Abu Ali. Beliau turut berharap sokongan, bantuan dan hubungan baik ini akan diteruskan pada masa hadapan. Tan Sri Wan Junaidi turut mengulangi sokongan Malaysia kepada Palestin dalam perjuangan pembebasan rakyat Palestin daripada kekejaman Zionis. Sikap mengambil kesempatan sesetengah pihak di atas kemurahan hati rakyat Malaysia dalam isu Gaza amat dikesali. Mengecam tindakan segelintir pihak tidak bertanggungjawab yang mengumpul dana kononnya untuk membantu rakyat Palestin. Ada pihak yang menggunakan tabung tersebut untuk kepentingan diri. Ada pula mereka yang di sini yang tak bertanggungjawab, okey, buka tabung untuk kepentingan diri. Ini satu benda yang tak bertanggungjawab, dan ingat Allah SWT, Allah tidak akan. Apa yang diambil itu adalah merupakan hasil daripada yang Allah haramkan, dan mereka ini tidak akan senang kehidupan mereka kalau menggunakan apa saja wang yang telah didermakan oleh orang awam untuk dengan tujuan untuk sedekah dan membantu mereka-mereka yang susah. Beliau ditemui media selepas meninjau pusat pengumpulan barangan bantuan kemanusiaan Palestin di gudang Mapim Sepang. Hampir 50 tan barangan keperluan dengan nilai 7 juta ringgit berjaya dikumpul dan akan dihantar menerusi Ops Ihsan yang dijadualkan penerbangannya ke Palestin selewatnya Jumaat ini. Hidup senang di dunia belum tentu lagi senang di akhirat kelak. Seterusnya, projek rintis model baharu pengeluaran lateks 21 juta ringgit diperuntukkan kepada pekebun kecil getah. Kita mengimport latex sejumlah lebih kurang 3 bilion ringgit pada tahun 2022. Walaupun kita mengimport, tapi dari segi pengeluaran, dari segi sarung tangan getah dan produk-produk getah, kita masih merupakan nombor 1 di dunia. Cuma pengeluaran di peringkat latex itu kita masih bergantung dengan import yang banyak. Sebab itu yang saya katakan tadi, kalau kita dapat tingkatkan pengeluaran latex dalam negara, maka import itu akan kurang. Jadi aliran duit itu akan dapat kita kurangkan untuk aliran keluar duit kita. Kerajaan sedang meneliti Akta Kanak-Kanak 2001 bagi mengambil tindakan terhadap individu yang tidak melaporkan kes penderaan kanak-kanak kepada pihak berkuasa. We are worried that a lot of people who are aware of abuse, sexual abuse in the school or family or the neighborhood, they're not reporting. But there is an offence under the Sexual Offences Act against children that if you know and you don't report, it's an offence. So we want to look into that section, because we have to give a message that sexual offences against children, it's not just the victims are the children, but the society at large. It's a joint responsibility of everyone who is in the community to be equally responsible, not just family members. Klinik kesihatan luar bandar terutama di Padas Damit Beaufort sedang dipergiat terutama bagi menaik taraf fasiliti daif kementerian berkenaan. Ini bagi menyediakan ruang rawatan yang lebih luas untuk unit pesakit luar, kesihatan ibu dan anak, termasuk sebuah kerusi pergigian untuk penduduk di sana. Projek ini dijangka bermula pada pertengahan tahun 2024. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan juga sedang menaik taraf pendawaian elektrik termasuk penggantian komponen elektrik di Klinik Kesihatan Padas Damit. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN memperkenalkan kempen kesedaran kanser reproduktif wanita atau WCare.
Kami pun berterima kasih juga sebab LPPKN telah diberikan bajet yang sama 11.5 juta untuk saringan mamogram dan HPV DNA. Meaning to say untuk dua program saringan ini 11.5 juta untuk seluruh negara. So kita mungkin sama jugalah dia punya angka, tapi seperti saya katakan tak apa, pentingnya daftar. Bermakna kita alu-alukanlah wanita tampil ke hadapan untuk mendaftar. Forum Media ASEAN China ke-5 yang bermula pada Isnin di Nanning, China menyasarkan pengukuhan bidang penyiaran negara di peringkat ASEAN. Bagi Malaysia, terdapat banyak cabang kolaborasi dalam bidang media yang boleh dilaksanakan dengan negara China. Memetik ucapan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang saya bacakan di forum ini, kolaborasi Malaysia dan China dalam ekonomi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, big data dan banyak lagi teknologi baru boleh memberi impak yang besar kepada kehidupan kita. Selain itu, kerjasama dalam penerbitan filem, animasi, program TV, radio dan digital turut dibincangkan. Bagi RTM dan Guangxi Radio and Television, perbincangan telah bermula untuk menerbitkan pelbagai bentuk kandungan sempena sambutan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China tahun hadapan. Selain itu, Guangxi Radio and Television akan menayangkan program-program terbitan RTM tentang seni warisan, pelancongan dan juga sejarah. Dan RTM pula akan menayangkan program-program tentang pembangunan lestari, pertanian moden dan teknologi baharu. Suhaimi Sulaiman, Nanning, Wilayah Guangxi, Republik Rakyat China untuk RTM. Peruntukan sebanyak 6.8 bilion ringgit oleh kerajaan kepada industri pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET harus dimanfaat sebaik mungkin. Bahawa program TVET ini merupakan program yang relevan untuk keperluan semasa, dan untuk kita pastikan supaya padanan tersebut berlaku di dalam sektor pekerjaan semasa, banyak agenda yang perlu dilakukan. Antaranya iaitu kita perlu memastikan lebih banyak lagi peluang-peluang pengajaran dan pembelajaran berorientasikan kepada praktis, supaya bila kita ada banyak program-program ataupun pengisian yang bersifat kepada praktis, ia akan memberikan satu nilai tambah kepada program TVET itu sendiri. Industri isukan perlu dilihat sebagai industri yang berpotensi tinggi dalam menyumbang kepada ekonomi negara. Kita tengok isukan yang kita masukkan bukan hanya sekadar mereka yang bermain dalam bidang isukan, tapi dia melibatkan bidang perniagaan, kata peralatan. Yang terbaru ni blockchain, di mana blockchain ni kalau kita tengok di Asia Tenggara, negara ni belum lagi ada yang kata pick up lagi. So benda ni kalau kita teruskan dengan support daripada Belanjawan 2024 ini, kita akan tengok Malaysia ni akan bangun sebagai sebuah hub isukan, malah hub blockchain di Asia Tenggara, insya-Allah. Bercakap selepas program Selamat Pagi Malaysia, kerajaan turut menunjukkan kesungguhan membangunkan Malaysia sebagai hub e-sukan. Menerusi Belanjawan 2024, sejumlah 30 juta ringgit diperuntuk bagi menggalakkan syarikat atau studio permainan video antarabangsa melabur dalam pembangunan produk digital bersama-sama bakat tempatan. Pastikan Sahih Berat sekali lagi menyusul selepas ini dalam segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Ini suara kebangkitan rakyat Malaysia yang menolak kezaliman dan mempertahankan hak rakyat Palestin. Tanah mereka, harta mereka, malah maruah mereka. In the Middle East, the politics of dispossession continues with a vengeance, with more illegal settlements being built, stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. It also poses
an insurmountable obstacle to a two-state solution, not to mention the continued killings. There is also flagrant hypocrisy in dealing with the issue of Palestine. The international community must speak up against the atrocities committed towards the Palestinians, even as they so vehemently speak out against human rights violations, injustice and abusive regimes. Harap dapat hadir bersama-sama menjayakan perhimpunan rakyat sebagai dukungan pada perjuangan sah rakyat Palestin. Kita teruskan dengan segmen notifikasi. Jadi ayuh seluruh rakyat Malaysia Madani, sama-sama kita sertai acara ini pada malam ini. Himpunan Malaysia Bersama Palestin pada hari ini 24 Oktober 2023 Selasa 8.30 malam di Axiata Arena Bukit Jalil. Untuk makluman anda, Axiata Arena Bukit Jalil akan menjadi saksi solidariti seluruh rakyat Malaysia terhadap penderitaan dan perjuangan rakyat Palestin. Ayuh sama-sama sertai malam ini secara langsung pada pukul 8.30 malam di saluran TV1 bagi anda yang tidak dapat hadir ke lokasi. Jadi ayuh sama-sama kita semangatkan semarak bagi kita terhadap Malaysia, terhadap penderitaan dan perjuangan rakyat Palestin. Kita teruskan dengan Majlis Pelancaran Madani Afiat dan Kembara Wellness on Wheel iaitu WOW peringkat Negeri Melaka tahun 2023. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda pada 28 Oktober 2023 hari Sabtu 7 pagi hingga 3 petang Kampung Paya Redang Air Molek Melaka. Pejabat pasport KLIA kini dibuka untuk makluman anda Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 5 petang. Bagi Sabtu dan Ahad dan cuti umum ditutup, tidak beroperasi. Jadi untuk makluman anda, pejabat pasport KLIA kini dibuka Isnin hingga Jumaat sahaja 8 pagi hingga 5 petang. Kita bawakan pula Karnival TVET ILKBS 2023, Convocation ILKBS ke-18 pada 28 dan 29 Oktober 2023 Sabtu dan Ahad bermula seawal 8 pagi hingga 6 petang di Hall C Malaysia Agro Exposition Park Serdang Maib, Serdang, Selangor. Kita pula, ini apakah dia? Festival Teater Pengguna Siswa Universiti Awam Makom 2023 bermula 22 hingga 31 Oktober 2023 di panggung percubaan PKKSSAAS UPM. Ayuh sama-sama kita sertai. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih untuk edisi Selasa sampai di sini saja. InsyaAllah akan bertemu lagi pada hari esok 2.30 petang di saluran TV1 bersama rakan tugas yang lain. Ingat, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.